Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Al-yawm yaumul khamis tarikh tis'ah min syahri September 2021. Sanuwasilu ad-dars al-wahdah ar-rabi'ah tahtal mawdu' al-waqtu kazzahab. Al-waqtu kazzahab. Insyaallah intaqalna ila mawa'idut ta'am. Insyaallah pada pagi ini kita sambung pelajaran kita yang lepas di bawah tajuk waktu makan. Waktu-waktu makan. Apa yang perlu kita dapat pada pelajaran pada pagi ini? InsyaAllah kamu akan mendengar beberapa perkataan, antaranya waktu makan, sarapan, tengah hari, makan malam, pagi, tengah hari, petang, malam. Itu boleh dapat di standard kandungan. Kemudian di standard pembelajaran pula, kamu akan dapat mendengar, menyebut dan membaca waktu makan itu, iaitu sarapan, tengah hari, makan malam, pagi, tengah hari, petang, malam dengan betul. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat mendengar, menyebut dan membaca waktu makan, sarapan, tengah hari, makan malam, tengah hari, petang, malam dengan betul, dan dapat membezakan antara waktu-waktu yang Ustaz sebutkan tadi. Antara aktiviti pada pagi ini adalah Ustaz akan paparkan beberapa video pendek dan akan ditanya. Kita ada sesi soal jawab di sana dan sumbang saran berdasarkan pada video pendek tadi. Kemudian pelajar diperdengarkan pernyataan ayat yang dibaca oleh guru sebagai bacaan contoh. Ketiga, pelajar diminta menyebut pernyataan ayat yang dibaca oleh guru dengan betul dan fasih dan menghafaznya dengan diulang beberapa kali. Keempat, guru meminta pelajar membezakan waktu makan yang dipelajari berdasarkan gambar. Kemudian yang terakhir, pelajar diminta selesaikan kuis yang diberi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, berdasarkan pada gambar yang dipaparkan di hadapan kamu pada pagi ini, sila buka muka surat mi'atun wa arba'atun. Iftah safhah mi'atun wa arba'atun fil kitab. Muka surat 104. Okey, jadi ni Ustaz dah potong. Ini merupakan peta aiting ataupun peta bulatan yang mana dibahagikan kepada 3 waktu. Mawa'idut ta'am tu Mawa'idut ta'am. Jadi di bawah sana dinyatakan antara objektif yang perlu kamu dapat tadi. Pertama, kamu perlu mendengar. Kemudian kamu diminta mengulang apa yang kamu dengar tadi. Dan kamu dapat bezakan antara waktu-waktu yang terdapat di dalam peta bulatan ini. Kamu boleh perhatikan peta bulatan ini terbahagi kepada 3. Okey, kita lihat yang warna hijau dahulu. Al-faturu fis sabah. Al-faturu fis sabah. Kemudian yang kedua yang warna ungu, al-ghada'u fiz zuhri, dan warna kuning, al-asya'u fil masa'i. Dan di situ juga dinyatakan waktu-waktu. Kebiasaannya waktu makan itu dibahagikan kepada 3. Al-fatur fi sabah bermula jam 7 hingga 11 pagi. Kemudian al-ghada' fi zuhri bermula jam 11 hingga jam 3 petang. Kemudian al-asya'u fil masa'i bermula jam 3 petang hingga 7 malam.
7 malam. InsyaAllah akan ada penerangan seterusnya selepas ini. Kita lihat apa yang berlaku. Okey. Jadi berdasarkan pada gambar ini, Ustaz minta kamu perhatikan video ini. Okey. Apa yang ada pada video ini? Pada video ini adalah makanan, ada telur, ada nugget, ada apa nama? Ada kentang. Jadi kebiasaannya kita makan pada waktu bila? Okey. Seterusnya, okey, video yang kedua ini berkaitan dengan apa ni? Kamu lihat gambar apa ni? Gambar nasi ayam. Gambar nasi ayam. Jadi nasi ayam ni biasa kita makan pada waktu bila? Ini sebagai contoh je. Boleh saja nasi ayam ni dimakan pada waktu pagi ataupun petang ataupun malam. Seterusnya, video yang ketiga. Okey. Ini gambar ini, video ini kalau kita perhatikan makanan yang dicucuk-cucuk ini adalah daging ayam. Daging ayam yang dicucuk-cucuk. Biasanya kalau yang warna oranye itu kita sebut ayam tanduri. Ayam tanduri. Kita lihat, tengok tukang masak dia. Dan biasanya kita akan makan ayam ini ataupun makanan ini kebiasaannya pada waktu malam. Kebiasaannya pada waktu malam. Boleh saja makan pada waktu pagi ataupun pada waktu tengah hari. Dan kebiasaannya malam ni santai-santai, kita akan makan makanan yang ringan-ringan. Okey. Okey, berdasarkan pada gambar ini, al-faturu fis sabah. Al-faturu fis sabah. Apa maksud al-faturu fis sabah? Sarapan pada waktu pagi. Saya minta kamu sebut al-faturu fis sabah. Al-faturu fis sabah. Sarapan pada waktu pagi. Sarapan pada waktu pagi. Sarapan pada waktu pagi. Kalau kamu perhatikan pada gambar ini, kataan al-fatur itu diwarnakan warna kuning dan kataan as-sabah itu diwarnakan warna biru. Jadi dia ada maksud dia. Yang kuning itu kita lihat juga bahasa Melayu dia, al-fatur bermakna sarapan, as-sabah bermakna pagi. Seterusnya, al-ghada'u fi zuhri. Al-ghada'u fi zuhri. Al-ghada'u fi zuhri. Makan tengah hari pada waktu tengah hari. Makan tengah hari pada waktu tengah hari. Makan tengah hari pada waktu tengah hari. Kalau kamu perhatikan nasi ayam ni, kebiasaannya kita makan pada waktu tengah hari. Dan kamu perhatikan sekali lagi perkataan yang berwarna kuning itu membawa makna yang sama. Al-ghada'u bermakna makan tengah hari. Al-ghada'u. Al-ghada'u bermakna makan tengah hari. Kemudian az-zuhri, warna biru itu bermaksud pada waktu tengah hari ataupun kita sebut waktu zuhur lah. Jadi al-ghada'u fi zuhri bermakna makan tengah hari pada waktu tengah hari. Seterusnya, okey, gambar ni tadi kita dah paparkan yang ayam tandur ini. Al-asya'u fil masa'i. Al-asya'u fil masa'i. Al-asya'u fil masa'i.
Makan malam pada waktu petang ataupun malam. Makan malam pada waktu petang ataupun malam. Makan malam pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Jadi kita perhatikan di sini perkataan kuning itu membawa makna yang sama, iaitu al-asya'u bermakna makan malam. Al-asya'u bermakna makan malam. Al-asya'u bermakna makan malam. Fil masa'i, al-masa' berwarna biru itu membawa makna petang ataupun malam. Membawa petang ataupun malam. Boleh digunakan pada waktu petang dan boleh juga digunakan pada waktu malam. Jadi al-asya'u fil masa'i bermakna makan malam pada waktu malam. Okey, jadi di muka surat ini, di slide ini, Ustaz nyatakan maknanya satu-satu supaya kamu tidak keliru apakah yang dimaksudkan dengan mawa'idut ta'am itu tadi. Mawa'idut ta'am. Mawa'idut ta'am bermakna waktu makan, masa makan. Waktu makan. Sebab tu dalam slide yang awal tadi Ustaz nyatakan pada muka surat 104 di buku teks, kat situ ada peta Aiting ataupun peta bulatan itu dibahagi kepada 3 waktu, 3 masa, iaitu yang warna hijau, kalau ingat tadi warna hijau, warna purple dan warna kuning tadi, jadi dibahagi kepada 3. Ini dia. Yang mana pukul 7 pagi sampai 11 pagi itu dikira sebagai al-fatur. Al-faturu. Al-faturu. Alif, lam, fa, ta, waw, ra. Al-faturu. Sarapan. Kemudian al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-ghada'u bermakna makan tengah hari. Bermakna makan tengah hari. Alif, lam, ghin, dal, alif, hamzah. Alif, lam, ghin, dal, alif, hamzah. Al-ghada'u bermakna makan tengah hari. Perkataan yang ketiga yang difokuskan di sini adalah al-asya'u. Al-asya'u. Al-asya'u, yakni makan malam. Makan malam. Alif, lam, ain, shin, alif, hamzah. Al-asya'u bermakna makan malam. Jadi bila kita perhatikan mawa'idut ta'am itu ada terbagi kepada 3 waktu yang besar, iaitu waktu sarapan, waktu makan tengah hari, waktu makan malam. Yang disebut dalam bahasa Arab sarapan al-fatur, makan tengah hari al-ghada, makan malam al-asya. Seterusnya mawa'idut ta'am, okey, itu tadi dia punya nama-nama dia. Sekarang waktu dia. Bila waktu makan itu, mawa'idut ta'am itu as-sabah, 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 pagi. Sebab tu bila mula kelas Ustaz akan tanya sabahal khairi, sabahal khairi, selamat pagi. As-sabah bermakna pagi. Alif, lam, sad, ba, alif, ha. As-sabah bermakna pagi. Yang kedua az-zuhri. 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 Bila kita dengar perkataan az-zuhri ni terus teringat solat zuhur. Solat zuhur itu dikerjakan atau didirikan pada waktu tengah hari, melepasi jam 1:05, 1:10 itulah. Itu disebut sebagai waktu tengah hari. Az-zuhri. Az-zuhri.
Alif, lam, za, ha, ra. Az-zuhri. Az-zuhri bermakna tengah hari. Dan yang ketiga, waktu yang ketiga adalah al-masai. Al-masai. Al-masai bermakna petang. Boleh juga disebut sebagai malam. Alif, lam, mim, sin, alif, hamzah. Al-masai, petang ataupun malam. Seterusnya, okey, ini ayat yang lengkap nak menyatakan apakah nama waktu tadi, kemudian bila waktu itu. Contohnya, al-faturu fis sabahi. Al-faturu fis sabahi. Al-faturu fis sabahi. Sarapan pada waktu pagi. Sarapan pada waktu pagi. Kalau kamu perhatikan, warna kuning itu dia bersama dengan yang bahasa Melayu tadi al-fatur bermakna sarapan, yang warna biru as-sabah bermakna pagi. Jadi makna dia sarapan pada waktu pagi. Tak ada orang sebut sarapan pada waktu malam ataupun sarapan pada waktu petang, tak ada. Jadi sarapan waktunya bila? Waktu pagi. Al-fatur fi as-sabah. Al-faturu fis sabah. Seterusnya, al-ghada'u fiz zuhri. Al-ghada'u fiz zuhri. Al-ghada'u fiz zuhri. Bermakna makan tengah hari pada waktu bila? Pada waktu tengah hari. Al-ghada'u fiz zuhri, makan tengah hari pada waktu tengah hari. Kamu perhatikan perkataan yang kuning itu membawa makna yang sama. Al-ghada'u bermakna makan tengah hari, kemudian az-zuhri bermakna tengah hari. Jadi ayat yang lengkap, apakah nama waktu itu dan bila waktu itu? Al-ghada'u fiz zuhri, makan tengah hari pada waktu tengah hari. Seterusnya, al-asya'u fil masai. Al-asya'u fil masai. Al-asya'u fil masai bermakna makan malam pada waktu malam, pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Kenapa kita tak gunakan al-asya'u fil laili? Sebenarnya waktu makan ini bermula jam berapa tadi? Bermula jam 3 petang sehingga membawa kepada waktu malam. Dalam buku teks kamu tu, muka surat 105 tu dinyatakan pukul 3 sehingga pukul 7. Sebenarnya makan malam tu ada saja keluarga yang makannya waktu malam dalam pukul 8 atau pukul 9 malam. Jadi sebab tu di membawa makna al-masa ini dua makna. Sebab bermulanya makan malam itu pada waktu petang. Al-asya'u fil masai. Boleh saja dimaknakan makan malam pada waktu petang ataupun makan malam pada waktu malam. Okey, jadi sebelum kita berakhir untuk sesi pelajaran kita pada pagi ini, Ustaz minta kamu jawab kuis di atas. Ada dua kuis ini. Ni jawab kuis ni mudah. Ustaz menggunakan live worksheet. Jadi link dia nanti Ustaz bagi kat Telegram. Link dia, kedua-dua link ni Ustaz minta kamu jawab dan nyatakan markah. Tak perlu print screen.
memadai dengan kamu lihat skor kamu, kemudian tulis di message di apa nama, di Google Meet, di Google Meet itu, di ruang Google Meet itu kamu tulis markah kamu berapa. Jadi nanti Ustaz dapat pastikan, contohnya nama siapa, Auni, dapat 10/10. Okey, dua-dua markah tu dapat 10/10. Jadi nanti bila dah siap, siapa dah siap, terus tulis di message di Google Meet itu, di link Google Meet yang kita eh. Saya yakin kamu faham apa yang kita belajar pada pagi ini, insyaAllah. Sekiranya tak pasti, bolehlah lihat di buku teks. Boleh lihat di buku teks. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Jadi seterusnya nanti kita akan sambung untuk aktiviti bertulis. Di akhir pembelajaran nanti Ustaz akan bagi link seterusnya untuk kamu buat, dan di situ barulah kamu paparkan markah dan dimasukkan seperti biasa di ruangan Telegram. Okey. Ila liqa, ma'assalamah. Aqulu wa qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.